Sabah sudah membelanjakan 1,479 bilion ringgit atau 28.15% daripada 5.254 bilion ringgit peruntukan bagi 1,098 projek yang diluluskan dalam rolling plan kedua RP2 Rancangan Malaysia ke-12 sehingga 12 Jun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Noor berkata jumlah itu tidak jauh beza berbanding prestasi nasional yang kini mencapai 36.8%. Bagaimanapun beliau berharap kerajaan negeri dapat mengatasi prestasi nasional dengan melipat gandakan lagi pelaksanaan projek pembangunan di negeri ini mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah kali kedua di Menara Kinabalu hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Haji berkata perlu ada satu penyelarasan di antara semua jabatan dan agensi persekutuan serta negeri yang terbabit dalam pelaksanaan program perumahan rakyat termiskin di Sabah. Mengenai sebanyak 69 projek sakit di Sabah, Haji mahu agensi atau jabatan yang terbabit memberi perhatian serius terhadap perkara itu. Katanya jika ia disebabkan jabatan atau agensi kerajaan negeri, beliau meminta mereka tidak melambat-lambatkan projek daripada kerajaan persekutuan selain memberi kerjasama yang sepatutnya kerana setiap projek seperti pembinaan sekolah atau hospital adalah untuk rakyat. Dalam pada itu, Haji berkata beliau juga dimaklumkan bahawa unit penyelarasan pelaksanaan jabatan Perdana Menteri ICU JPM sudah mengambil langkah proaktif menganjurkan makmal sifar projek sakit pada 7 hingga 9 Jun yang lalu untuk mengenal pasti penambahbaikan dan inovasi bagi memudahkan pelaksanaan projek. Selain itu, katanya platform itu juga digunakan untuk menentukan penyelesaian terhadap masalah atau isu pelaksanaan projek pembangunan. Haji berkata projek yang sepatutnya telah siap pada 2019 itu hanya siap 99.5% sehingga September 2021 setelah mengambil kira 5 EOT atau lanjutan tempoh masa selama 748 hari. Jelasnya melalui kebersamaan itu semua pihak mempunyai rasa kepunyaan kepada Hala 7 SMJ dan rasa keperluan bertindak segera bagi melaksanakan setiap inisiatif SMJ serta rasa kebanggaan pencapaian apabila menjadi sebahagian daripada usaha menjayakan sesuatu inisiatif dalam pelan pembangunan SMJ. Politik ini kena ada give and take, itu respon Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Mokhtar Radin ketika ditanya pandangan Presiden Parti Warisan bahawa UMNO yang sepatutnya memerintah Sabah. Mokhtar dan juga Timbalan Ketua Menteri menganggap ia hanya pandangan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Pada pilihan raya negeri ke-16, Barisan Nasional berjaya memperoleh sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri manakala Parti Peribumi Bersatu Malaysia hanya memenangi 12 kerusi. Diminta mengulas berhubung kemasukan parti tempatan dalam Gabungan Rakyat Sabah yang mungkin memberi saingan kepada BN, beliau menganggap ia bukan masalah kepada parti. Sementara itu, hilang keyakinan terhadap kepimpinan DAP punca seramai 115 bekas parti itu disandarkan memohon untuk menyertai PAS Sabah semalam. Semua bekas ahli DAP yang mengundi di pusat daerah mengundi Batu 3 Jalan Utara dari kampung Mangkalinau itu memilih PAS sebagai wadah perjuangan baru mereka. Kemasukan beramai-ramai itu diketuai oleh pemimpin masyarakat setempat Muhammad Idris. Beliau berkata mereka hilang keyakinan terhadap kepimpinan DAP khususnya dalam isu yang melibatkan kebajikan masyarakat. Muhammad Idris turut merakamkan penghargaan kepada PAS Sabah dan berharap dapat membantu parti itu dalam gerak kerja untuk terus menjadi parti pilihan rakyat Sabah. Ali Akbar dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik berkata ia adalah bukti bahawa PAS memperoleh keyakinan dan kepercayaan dalam kalangan rakyat Sabah yang melihat kesungguhan PAS memperjuangkan nasib dan kepentingan rakyat tanpa menunggu waktu pilihan raya semata-mata. Manakala pergelangan kaki hadapan kanan seekor anak gajah yang ditemui cedera di Felda Sahabat 5 Lahad Datu Sabtu lalu terpaksa dipotong berikutan jangkitan kuman akibat terkena jerat. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Jafri Arifin berkata anak gajah betina berusia kurang 2 tahun itu pada mulanya ditemui orang awam sebelum dimaklumkan kepada Jabatan Hidupan Liar Sabah. Katanya pasukan penyelamat hidupan liar kemudian diarahkan untuk menjejaki anak gajah terbabit dan pemeriksaan mendapati ia mengalami kecederaan di kaki kanan hadapan akibat terkena jerat. Sehubungan itu, Jafri berkata Jabatan Hidupan Liar menawarkan ganjaran sebanyak RM5,000 kepada mana-mana pihak yang boleh memberi maklumat mengenai aktiviti pemasangan jerat yang mengancam hidupan liar termasuk gajah. Katanya orang awam yang mempunyai maklumat mengenai perkara itu boleh menghubungi talian 016-810-9901 dan tidak perlu risau mengenai kebenaran
kebocoran identiti kerana segala maklumat dirahsiakan. Jafri berkata bagi menyelamatkan anak gajah terbabit, pergelangan kakinya terpaksa dipotong, menyebabkan hidupan liar itu bukan sahaja hilang peluang untuk hidup bebas bersama kawanan, malah terpaksa hidup dalam keadaan cacat seumur hidup. Selain itu, katanya pada umur kurang 2 tahun, anak gajah masih memerlukan ibunya untuk menyusu dan berinteraksi sosial bersama kawanannya. Katanya berdasarkan peruntukan Seksyen 33-1-K-3 Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar Sabah 1997, individu yang didapati bersalah memasang jerat boleh dikenakan denda antara RM20,000 hingga RM100,000 atau penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, seorang pemandu maut manakala 2 lagi cedera selepas kenderaan dinaiki bertembung dalam kejadian di kilometer 13 Jalan Segama Lahad Datu awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 5.30 pagi itu, Willy Maikan 28 tahun yang memandu Proton Saga LMST disahkan meninggal dunia oleh pasukan paramedik yang hadir membantu di lokasi kejadian. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.48 pagi. Katanya sepasukan 7 anggota dan pegawai bersama jentera dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Katanya sebab tiba di lokasi kejadian, seorang lagi mangsa berusia 12 tahun yang juga penumpang Proton Saga berkenaan didapati turut tersepit di dalam kenderaan. Selain itu, pemandu sebuah lagi kenderaan Isuzu D-Max berusia 31 tahun yang cedera juga masih berada di dalam kenderaannya. Menurutnya, pasukan operasi berjaya mengeluarkan kedua-dua mangsa dan diberikan rawatan awal oleh pasukan paramedik. Katanya kedua-dua mangsa cedera kemudiannya dihantar ke Hospital Lahad Datu menggunakan ambulans untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.